Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah uh, penerangan untuk bab 11 termokimia untuk versi bahasa Melayu lah untuk kelas 5 Bukhari. Jadi bab 11 tajuknya ialah termokimia. Ini pernah dipelajari sedikit semasa di tingkatan 3. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan. Tindak balas kimia. Tindak balas kimia boleh dikelaskan kepada tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Apa itu tindak balas eksotermik? Dalam tindak balas eksotermik, haba dibebaskan semasa tindak balas. Awak tengok anak panah keluar daripada bika tu, itu menunjukkan haba dibebaskan. Jadi apabila haba dibebaskan, kita akan rasa bika itu panas. Sebab dia haba dibebaskan keluar. Exo tu berkaitan dengan exit, keluar. Haba dikeluarkan, haba dibebaskan. Manakala endotermik pula melibatkan haba diserap semasa tindak balas. Maksudnya haba daripada sekeliling diserap masuk ke dalam tindak balas. Ini akan menyebabkan bika terasa sejuk. Ini ialah ciri-ciri tindak balas eksotermik dan endotermik. Eksotermik. Maksud eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Apabila haba dibebaskan, maksudnya suhu persekitaran akan meningkat. Kita akan rasa bekas itu menjadi panas. Jadi contoh-contoh tindak balas eksotermik ialah respirasi, pengoksidaan logam, tindak balas peneutralan, pembakaran bahan api, penghasilan amonia, melarutkan natrium hidroksida dalam air. Pembakaran bahan api, betul lah kan? Bila kita bakar sesuatu, pembakaran itu menghasilkan haba, membebaskan haba. Jadi dia ialah tindak balas eksotermik. Untuk tindak balas endotermik, tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Bila dia menyerap haba dari persekitaran, suhu persekitaran akan menurun. Jadi bekas ataupun bekaslah, contohnya bikar dan sebagainya, akan menjadi sejuk. Contoh-contoh tindak balas endotermik, fotosintesis, penguraian karbonat logam apabila dipanaskan, penguraian nitrat logam apabila dipanaskan, melarutkan garam amonium dalam air. Untuk penguraian karbonat logam dan nitrat logam ini, dia perlu dipanaskan baru boleh berlaku penguraian. Dipanaskan, maksudnya nanti karbonat logam ini dia akan menyerap haba yang kita bekalkan itu untuk dia mengurai. Jadi dia ialah endotermik. Haba tindak balas. Semasa tindak balas kimia, haba sama ada diserap atau dibebaskan. Apa-apa jenis tindak balas lah akan berlaku haba yang diserap atau haba dibebaskan. Jadi haba ini dipanggil haba tindak balas dan diberi simbol delta H. Segitiga tu disebut delta H. Unit bagi haba tindak balas ialah kilojoule per mol. Dalam tindak balas kimia, jika haba dibebaskan ke persekitaran, delta H diberi tanda negatif.
Okey, contohnya negatif 32 kilojoule per mol. Apabila haba diserap, delta H diberi tanda positif. Okay. Kena ingat ni, kena pegang betul-betul. Haba dibebas, tanda negatif. Haba diserap, tanda positif. Haba dibebas ni kita tolak lah kan. Tolak tu tanda negatif. Kalau diserap ni kita terima, tambah, okey, tanda positif. Okey. Simbol delta menunjukkan perbezaan ataupun perubahan. Perbezaan ataupun perubahan. Jadi kalau kita nak cari suatu perbezaan nilai, kita mestilah membuat operasi tolak. Kita tolak. Okay, jadi operasi tolak ni biasanya melibatkan haba bagi hasil tindak balas tolak dengan haba bagi bahan tindak balas untuk kita mencari delta tadi ya, perubahan haba. Okay, dan definisi bagi haba tindak balas ialah perubahan haba bagi 1 mol bahan yang bertindak balas ataupun 1 mol hasil yang terbentuk. Okey, ini kena ingatlah. Perubahan haba ialah perubahan haba bagi 1 mol bahan ataupun 1 mol hasil yang terbentuk. Okey, persamaan termokimia dan gambar rajah aras tenaga. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia menunjukkan persamaan kimia dan nilai haba bagi tindak balas tersebut. Contohnya ini, natrium hidroksida dengan asid hidroklorik. Ini adalah tindak balas peneutralan. Hasilnya natrium klorida dan air. Jadi, haba tindak balas peneutralan ini, okay, delta H-nya ialah negatif 57 kilojoule per mol. Tanda negatif tu maksudnya tindak balas peneutralan ini ialah tindak balas eksotermik. Haba dibebaskan. Tanda negatif. Jadi dia ialah eksotermik. Okey. Gambar rajah aras tenaga menunjukkan aras tenaga bagi bahan dan hasil tindak balas dan nilai delta H perubahan haba. Ini contoh dia. Okey, paksi tenaga energi tu mesti dilukis anak panah ke atas. Okey, kemudian kita lukiskan aras tenaga bagi bahan dahulu, bahan tindak balas. Kemudian aras tenaga bagi hasil tindak balas. Jadi anak panah yang berwarna hijau ini merujuk kepada dia perubahan haba lah. Habanya ataupun tenaga habanya semakin berkurang. Ataupun kalau ke atas dia semakin bertambah. Kalau untuk contoh yang kita lihat ini, anak panahnya ke bawah. Maksudnya haba semakin berkurang. Kenapa dia semakin berkurang? Sebab haba telah dibebaskan. Jadi nilai delta H-nya bertanda negatif. Yang merupakan tindak balas eksotermik. Kena ingat haba dibebas. Bila haba dibebaskan, maksudnya jumlah haba dalam suatu bahan itu akan berkurang lah. Okey. Gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik. Okey, ini adalah gambar rajah yang sama seperti kita lihat tadi. Okey, dia mesti dimulakan dengan bahan. Okey, bahan dan juga hasil. Untuk eksotermik, aras tenaga bagi bahan tindak balas mestilah lebih tinggi daripada aras tenaga bagi hasil. Bahan lebih atas daripada hasil. Okey. Kalau kita diminta melukis, okey.
Kemudian apa maklumat yang kita boleh dapat daripada gambar rajah aras tenaga? Okay. Contoh dia lah. Okay. Merujuk kepada gambar rajah ini, kita tahu apa bahannya. Bahan dia ialah magnesium dan juga asid sulfurik. Jadi kita tulis tindak balas antara magnesium dan asid sulfurik. Itu bahannya. Apa hasilnya? Magnesium sulfat dan hidrogen, gas hidrogen. Sambunglah ayat tadi, menghasilkan magnesium sulfat dan gas hidrogen. Okay. Kemudian apa lagi maklumat yang kita tahu? Tindak balas ini ialah exothermic. Macam mana kita tahu? Tengoklah nilai negatif tu. Negatif itu bermaksud haba dibebaskan. Haba dibebaskan ialah tindak balas exothermic. Okey. Kemudian kita juga boleh dapatkan maklumat secara kuantitatif. Kuantitatif maksudnya sini berapa mol magnesium. 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik membentuk 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol gas hidrogen. Okey. Berapa banyak haba yang dibebas? Kalau ini exothermic, jadi kita tulis 467 kilojoule haba dibebaskan. Kita tak perlu letak tanda negatif sebab kita tanda negatif itu sudah diwakilkan dengan perkataan haba dibebaskan. Kena ingat tu. Okey, lagi maklumat lain, suhu campuran meningkat sebab haba dibebaskan. Okey, satu lagi, jumlah kandungan tenaga bagi bahan tindak balas adalah rendah. Salah, ini terbalik. Tinggi daripada hasil tindak balas. Okey, ini kita padam. Sepatutnya tinggi. Ini awak kena catat balik. Tinggi. Okey, bagi tindak balas endotermik pula sama jugalah. Okey. Untuk bahan, aras tenaga bagi bahan adalah rendah. Lebih rendah daripada aras tenaga bagi hasil tindak balas. Hasil tu produk lah. Dan ada tanda positif pada perubahan suhu, perubahan haba ataupun haba tindak balas. Jadi maklumatnya, tindak balas antara gas nitrogen dan gas oksigen membentuk gas nitrogen monoksida adalah tindak balas endotermik. Apabila 1 mol gas bertindak balas dengan 1 mol gas menghasilkan 2 mol gas, berapa banyak haba diserap? Haba diserap di sini. Dia tak perlu letak simbol positif di depan sebab telah diwakilkan dengan haba diserap daripada persekitaran. Suhu menurun, jumlah kandungan tenaga bagi hasil lebih tinggi daripada bahan, maka nilainya adalah positif. Okey, seterusnya perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. Ini kita kena ingat untuk suatu bahan itu bertindak balas, dia mesti putuskan dulu ikatan dalam bahan itu. Kemudian baru untuk membentuk ikatan dalam hasil. Okey, kita tengok. Dalam hidrogen H2, ikatan H dengan H itu tenaganya ialah 436 kilojoule. Dalam klorin Cl2, ikatan Cl dengan Cl itu 243. Untuk HCl, ikatan H dengan Cl ialah 432 nilai tenaganya. Okey.
Jadi untuk tindak balas ini, untuk menghasilkan HCl, H ini dalam hidrogen, H2 ni, mesti diputuskan dulu. Dia mesti berpisah. H ni mesti berpisah. Begitu juga dengan Cl dengan Cl. Mesti diputuskan. Jadi untuk putuskan itu, mestilah menyerap haba untuk memutuskan ikatan. Dah putus ikatan, H dengan Cl, barulah ikatan terbentuk di antara H dan Cl. Bila H dengan Cl membentuk ikatan, haba dibebaskan sebanyak 432. Okay, boleh tengok gambar rajah inilah. Okay. Yang mula-mula sekali, H dengan H diputuskan ikatannya, perlu menyerap tenaga haba sebanyak 436. Cl dengan Cl pun perlu diputuskan ikatan, menyerap haba sebanyak 243. Jadi jumlah haba yang diserap ialah 679. Okay. Bila dah putus, dia barulah akan membentuk ikatan H dengan Cl. Satu ikatan H dengan Cl ini, dia membebaskan haba sebanyak 432. Jadi hasil HCl ini ada dua. Ada dua ikatan lah maksudnya. Kena darab dengan 2. Jadi jumlah haba yang dibebaskan ialah 864. Okey. Okey, jadi kita carilah perbezaannya delta H ni, mesti tolak. Okey, 864 tolak dengan 679. Kita akan dapat jawapan 183. Okey, kemudian sama ada dia negatif atau positif, kita lihat yang mana lebih besar nilainya. 864 lebih besar dari 679 kan? Maksudnya haba yang dibebaskan tu lebih tinggi daripada haba yang diserap. Haba dibebas tu mestilah diletakkan tanda negatif. Okey. 864 lebih besar daripada 679. Jadi kita letak tanda negatif lah. Sebab negatif pada okey, negatif 185. Okey, ni rumusan bagi tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey, dalam tindak balas eksotermik, haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan lebih besar daripada haba yang diserap untuk memutuskan ikatan. Okey. Awak jangan keliru dengan kedudukan aras tenaga. Sekarang ni kita bercakap tentang haba yang terbentuk semasa yang terbebas semasa pembentukan ikatan dan haba yang diserap untuk memutuskan ikatan. Kalau eksotermik, haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan lebih besar daripada haba yang diserap untuk memutuskan ikatan. Okey. Dalam eksotermik pula, haba yang diserap untuk memutuskan ikatan lebih besar daripada haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. Dia serap lebih banyak berbanding dia bebaskan. Maksudnya nanti di akhirnya habanya lebih tinggi lah. Okay. Tenaga haba bagi hasil tu lebih tinggi daripada bahan. Okay. Dan ini adalah soalan yang saya suruh buat semalam lah. Okay.
Jadi sila buat dan hantar. Saya anggap yang hantar itu sebagai hadir lah kelas online. Oke, sekian. Terima kasih.